Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya Siti Sapina Haji Hussein untuk Buletin Mingguan MSN edisi ke-23. Kita mulakan Buletin Mingguan dengan rangkuman berita sepanjang minggu ini. Sambutan Hari Belia Negara Peringkat Kebangsaan yang berlangsung dari 15 hingga 17 Julai 2022 di Padang Pekan Tuaran, Sabah menjadi destinasi pertama Majlis Sukan Negara mempromosikan Tamasya Sukan Malaysia ke-20 MSN 2022. Antara aktiviti yang disediakan untuk pengunjung pameran termasuklah aktiviti selfie bersama filter maskot Oyen dan kuis sejarah Sukan Malaysia. Pasukan pameran MSN turun ke Padang Suwaruh Tuaran untuk mempromosikan Sukan Malaysia ke-20 MSN dengan mengedarkan barangan dan cenderhati tamasya yang bakal berlangsung bermula 16 September nanti. Serentak dengan tarikh sambutan Hari Belia Negara, berlangsung Karnival Belia dan Sukan 2022 di Padang Kemunting, Kuantan, Pahang. Majlis pelancaran Karnival yang disempurnakan oleh pemangku Raja Pahang, Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah berlangsung meriah dengan pelbagai aktiviti dan pameran daripada pelbagai agensi kerajaan dan swasta. Majlis Sukan Negara tidak ketinggalan mengadakan pelbagai aktiviti mempromosikan Sukan Malaysia ke-20 dengan menawarkan hadiah-hadiah menarik untuk warga Kuantan menangi melalui sesi soalan kuis dan selfie bersama Oyen. Dalam kemeriahan sambutan Hari Belia Negara di Padang Pekan Tuaran, Majlis Sukan Negara melalui bahagian pembangunan sukan juga mengadakan kejohanan bola sepak 1 lawan 1, pertandingan rugby 1 lawan 1, passing challenge, kejohanan hoki dan bola jaring 3 on 3 di Padang Suwaruh, Kampung Tutu Selupoh, Tuaran. Kejohanan yang berlangsung selama 2 hari dari 16 hingga 17 Julai mendapat sambutan dan penyertaan yang menggalakkan daripada kelab-kelab belia serta pelajar-pelajar sekolah dari sekitar daerah Tuaran dan Kota Kinabalu. Sekretariat Wanita dalam Sukan Majlis Sukan Negara dengan kerjasama Rugby Malaysia mengelolakan kursus kejurulatihan rugby tahap 1 di Bilik Seminar Kasar 4 Majlis Sukan Negara dari 15 hingga 19 Julai 2022. Seramai 29 jurulatih termasuk beberapa bekas pemain wanita kebangsaan hadir ke kursus tersebut. Antara silibus yang disusun melalui kursus ini merangkumi kejurulatihan rugby 15 sebelah dengan bimbingan 3 instruktor tempatan yang bertauliah dari World Rugby. Dalam pada itu bertempat di Hotel Tenera Bangi, berlangsung majlis persaraan dan anugerah perkhidmatan cemerlang anjuran bahagian khidmat pengurusan yang diadakan bagi meraihkan pegawai dan anggota yang bersara pada tahun 2021 dan 2022. Majlis yang diadakan pada 19 Julai itu turut meraihkan 37 orang pegawai dan anggota penerima anugerah perkhidmatan cemerlang Kementerian Belia dan Sukan bagi tahun 2021. Majlis yang disempurnakan oleh Yang Berbahagia Dato' Ahmad Syapawi Ismail, Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara, turut meriah dengan kehadiran barisan pengurusan tertinggi, pegawai kanan dan warga MSN. Pengukuhan kerja dalam pasukan menjadi pegangan utama untuk sesebuah organisasi berkembang dan sentiasa bergerak ke hadapan walau dalam apa jua rintangan. Itu antara objektif utama bahagian khidmat pengurusan MSN menganjurkan kursus team building yang diadakan dari 18 hingga 20 Julai 2022. Seramai 30 pegawai dan anggota MSN menyertai kursus yang diadakan di Ulu Village, Kampung Jahang, Gopeng, Perak ini. Selain kelas motivasi, peserta juga diberi peluang untuk mencuba aktiviti lasak seperti water rafting dan pengembaraan flora dan fauna. Sementara itu, Majlis Pelancaran Detik 100 Hari Sukan Para Sukma ke-20 MSN 2022 berlangsung meriah di Pusat Kecemerlangan Sukan Paralimpik Kampung Pandan. Majlis yang diadakan sempena Tamasya Para Sukma MSN yang akan berlangsung pada 1 hingga 6 November 2022 itu turut diserikan dengan kehadiran pengurusan tertinggi Kementerian Belia dan Sukan, Majlis Sukan Negara, Majlis Paralimpik Malaysia dan atlet-atlet para negara. Untuk makluman, Sukan Para Sukma ke-20 MSN 2022 bakal mempertandingkan 10 jenis sukan dan 328 acara di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor.
Menteri Belia dan Sukan Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Faizal Datuk Azumu mengumumkan 6 pingat emas menjadi sasaran kontingen Malaysia di Tamasya Sukan Commonwealth Birmingham 2022 yang akan berlangsung dari 28 Julai hingga 8 Ogos depan. Berdasarkan perkembangan terkini prestasi atlet negara, 6 pingat emas yang disasarkan adalah daripada sukan akuatik terjun, angkat berat, badminton, jimrama, lawn bowls dan powerlifting. Jelas Datuk Seri Ahmad Faizal, sasaran itu adalah realistik berdasarkan beberapa faktor seperti penarikan diri pemain badminton perseorangan negara Lee Zijia dari menyertai sukan Commonwealth kali ini. Selain itu, kemalangan yang menimpa pemain skuash negara S. Siva Sanggari juga menyebabkan sasaran pingat emas dalam acara bergu wanita terpaksa dikaji semula. Namun apabila kita melihat persembahan daripada atlet-atlet kita di kejuaraan dunia, kita kaji semula perkara itu dan kita letakkan semula sasaran 1 pingat emas yang sebelum kita akan itu. Dia being very realistic dan pada saya it's not only about that, tapi saya amat mengharapkan agar atlet kita dapat mencabar diri sendiri dan memperbaiki rekod personal. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis penyerahan jalur gemilang kepada kontingen Malaysia ke Tamasya Sukan Commonwealth Birmingham 2022. Perdana Menteri hadir menyempurnakan majlis penyerahan jalur gemilang yang diadakan di Ibu Negara pada Selasa. Dalam ucapannya, Perdana Menteri menaruh keyakinan tinggi atlet negara akan memberikan yang terbaik dan mempamer aksi maksimum untuk mencapai sasaran yang ditetapkan di Tamasya itu nanti. Justru atlet negara ke Birmingham ini harus membuktikan keupayaan dan berjuang habis-habisan bagi menerjemahkan kejayaan yang bakal menjadi kebanggaan diri dan keluarga Malaysia. Kontingen Malaysia yang diketuai Chef Dimission Datuk Syarul Zaman Yahya dan Timbalan Chef Dimission Montero Gerard Claire akan diwakili 105 atlet dengan menyertai 14 jenis sukan termasuk 4 sukan para. Atlet squash Aifa Azman akan bergandingan dengan jago powerlifting Boni Bunyau Gastin bagi menggalas tanggungjawab sebagai pembawa jalur gemilang kontingen Malaysia. Kontingen Malaysia ke Sukan Para ASEAN ke-11 meletakkan sasaran membawa pulang 16 pingat emas dari Solo, Indonesia. Sementara itu, gabungan atlet berpengalaman dan pelapis diharap mampu mencipta kejutan untuk menghadiahkan pingat buat Malaysia di Konya. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Yang Berhormat Senator Datuk Seri Kilian Kerr berkata, tiada perancangan menghantar atlet ke Sukan Para ASEAN selepas penarikan diri Vietnam sebagai tuan rumah Para ASEAN pada tahun 2021. Namun, kesediaan Solo menjadi tuan rumah edisi ke-11 ini diharap mampu digunakan sebaik mungkin atlet yang berada di bawah program latihan sepenuh masa sebagai persiapan kompetitif ke Tamasya Sukan yang akan datang. Berdasarkan KPI yang telah kita adakan untuk atlet-atlet, kita walaupun tidak mengumumkan tetapi kita mengharapkan dapat 16 emas. Dan itu pun tertakluk kepada mesyuarat pengesahan acara-acara nanti sebab mungkin acara dikurangkan ataupun tidak diadakan nanti. Kontingen Malaysia ke Sukan Para ASEAN akan diketuai Chef Dimission Colonel Bersara Mat Nur Azam Arifin bersama Timbalan Chef Dimission Muhammad Sofian Hamzah dan Muhammad Iqbal Sulaiman. Malaysia bakal diwakili 72 orang atlet yang akan bersaing dalam 11 jenis sukan dan 91 acara dengan atlet para olahraga Muhammad Zikri Zakaria dipilih selaku pembawa jalur gemilang. Sementara itu, kontingen Malaysia ke Sukan Perpaduan Islam di Konya akan diwakili barisan atlet berpengalaman dan pelapis. Kontingen Malaysia adalah gabungan atlet berpengalaman dan barisan atlet pelapis dan akan mengambil bahagian dalam 7 jenis sukan iaitu olahraga, memanah, karate, jimrama, berbasketball, taekwondo dan memanah tradisional. Timbalan Ketua Pengarah MSN Tuan Haji Abdul Rashid Yaakob akan mengetuai kontingen selaku Chef Dimission, manakala atlet olahraga Khairul Hafiz Jantan dipilih selaku pembawa jalur gemilang. Jaguh lontar peluru para kebangsaan Muhammad Ziyad Zulkifli dan jaguh lompat jauh para kebangsaan Datuk Abdul Latif Romli dijangka tidak berdepan masalah membawa pulang pingat emas dari Solo, Indonesia nanti. Ziyad yang akan beraksi dalam acara lontar peluru F20 mengakui
tetap perlu berwaspada dengan cabaran yang menantinya di Solo. Saingan ada beberapa negara, semestinya daripada Thailand, Malaysia sendiri, Brunei, Singapura, hari itu ada, dan orang memberikan saingan yang sihat lah. Tambah Ziad, tamasya di Solo bakal menjadi kayu pengukur buat dirinya sebelum menyertai kejohanan dunia tahun depan. Ziad sebelum ini menghadiahkan pingat gangsa pada tamasya sukan SEA di Hanoi Mei lalu. Dalam pada itu, Dato' Abdul Latif Romli bakal mengejar misi sama menggondol emas dalam penampilan semula di pentas antarabangsa selepas pulih dari kecederaan yang dialaminya di Sukan Paralimpik Tokyo tahun lalu. Saya nak dapat punya balik momentum saya punya lompatan sebab saya pun lepas recovery saya punya injury. Sebenarnya saya punya target nak buat yang terbaik kat Solo. Nantikan saya, Muhammad Hafiz Zafri bin Abdul Harif, atlet squashi negara dalam 55 Aziz Kota pada minggu ini. Soon! Laporan itu mengakhiri edisi buletin kali ini. Sebelum berpisah, Majlis Sukan Negara mengucapkan terima kasih kepada Ladies' Choice atas tajaan produk kegemaran Malaysia untuk semua atlet negara. Semoga kita bertemu lagi di edisi akan datang.